Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan Script of Analysis Pengganti Zen. Untuk pengenalannya, Pengganti Zen atau tajuk asalnya Hanago merupakan sebuah naskah sandiwara Kyogen yang telah diadaptasi ke genre kabuki yang berjudul Nigawan Zazen oleh Okamura Shiko pada tahun 1910. Kemudian, ianya diterjemahkan ke bahasa Melayu oleh Rosalina Kier Johari dengan mengekalkan konsep Kyogen sebagai pendekatan persembahan. Cerita ini mengisahkan tentang seorang samurai bernama Ukyo yang cuba melarikan diri daripada isterinya iaitu Tamonoi dengan menggunakan hela untuk bermeditasi Zen bertujuan berjumpa dengan wanita simpanannya iaitu Hanako. Setiap percubaan untuk pergi ke kuil yang lebih jauh tidak berjaya. Namun, Ukyo terus meminta izin daripada isterinya untuk bermeditasi Zen di taman dan akhirnya isterinya membenarkan dengan syarat ianya hanya 1 malam sahaja. Untuk memastikan rancangannya tidak diketahui oleh Tamonoi, Ukyo memanggil Taro yang merupakan seorang suruhannya untuk menggantikan tempatnya semasa bermeditasi itu berlangsung. Dalam permulaan cerita ini, cerita ini mengisahkan tentang kisah seorang isteri Puan Tamonoi yang mempunyai sikap terlalu obses menyayangi suaminya. Sikapnya yang terlalu menyayangi suaminya itu melampaui batas sehingga mendatangkan kerimasan pada diri suaminya. Apa saja perkara yang hendak dilakukan oleh suaminya iaitu Tuan Ukyo perlu mendapat kebenaran dan persetujuan isterinya. Dalam perkembangan juga, suaminya mempunyai perempuan simpanan iaitu Hanakoi, wanita yang seakan gelisah untuk berjumpa dengan suaminya. Ukyo terpaksa membuat tipu helah kepada isterinya dan mengatakan dia terpaksa menyucikan dirinya setelah bermimpi ngeri beberapa malam berturut-turut dengan cara bermeditasi Zen iaitu bertapah. Dalam penerbitan cerita ini di mana dia menyuruh pembantunya Taro untuk menggantikannya bermeditasi pada mulanya, Taro enggan kerana bimbang disebabkan Puan seorang yang sangat panas baran. Namun dia terpaksa dan kerana Yuko mengugut untuk memancung jikanya dia enggan. Yuko mengarahkan untuk memakai jubah untuk mengelakkan rancangannya terkantoi. Kerana bimbang, isterinya datang secara mengejut sewaktu dia bermeditasi Zen dan menyadari yang bermeditasi Zen itu adalah Taro, bukannya dia. Dalam puncak cerita ini di mana penipuan si suami semakin nampak apabila Tamonoi mengetahui ada sesuatu disembunyikan oleh suaminya. Dalam perayaan cerita ini, setelah mengetahui kebohongan suaminya, Puan Tamonoi lalu menekam suaminya. Hal ini membuat suaminya tidak dapat melawan sehingga Puan Tamonoi jatuh kepenatan. Saya ingin menerangkan watak-watak yang terdapat dalam pengganti Zen. Dalam pengganti Zen ini terdapat 5 watak. Yang pertama adalah Puan Tamonoi. Puan Tamonoi ini merupakan seorang istri yang obses menyayangi suaminya sehingga mendatangkan kerimasan terhadap suaminya. Watak kedua adalah Tuan Ukyo. Tuan Ukyo ini merupakan seorang suami yang perlu mendapatkan kebenaran dan persetujuan daripada istrinya, dan beliau juga mempunyai perempuan simpanan. Watak ketiga adalah Hanako. Hanako ini merupakan seorang gadis desa dan dia juga merupakan perempuan simpanan Tuan Ukyo. Yang keempat adalah Chida dan Sheda. 2 orang dayang ini membantu Tuan Ukyo untuk memujuk rayu Puan Tamonoi untuk mengizinkan Tuan Ukyo bermeditasi Zen. Yang terakhir adalah Taro. Taro ini merupakan pembantu Tuan Ukyo yang menggantikannya bermeditasi. Disebabkan ada Taro yang menggantikan Tuan Ukyo, maka dapatlah Tuan Ukyo berjumpa dengan simpanannya. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, untuk tema yang pertama, isteri yang tak suka.
dapat dilihat bahawa Tuan Tamanoi yang mempunyai sikap terlalu taksub menyayangi suaminya. Sikapnya yang terlalu menyayangi suaminya itu melampaui batas sehingga mendatangkan kerimasan dalam diri suaminya. Apa sahaja perkara yang hendak dibuat oleh suaminya, iaitu Tuan Ukyo, perlu mendapat kebenaran dan persetujuan isterinya. Sebagai contoh, Tuan Ukyo meminta kebenaran untuk bertapa di kuil. Isterinya berkata, "Kalau saya tidak boleh bersama abang, saya sama sekali tidak akan membenarkannya." Untuk tema kedua, kelicikan seorang suami. Sepanjang teater ini, Tuan Ukyo selalu membuat tipu helah yang untuk dapat keluar dan berjumpa dengan kekasih gelapnya. Antara tipu helah yang dilakukan ialah dia hendak bertapa, namun sebaliknya hanya ingin berjumpa dengan Hanako. Seterusnya, Tuan Ukyo meminta Taro untuk menggantikan dirinya untuk bermeditasi. Sebagai contoh, Tuan Ukyo berkata kepada Taro, "Bagaimana kalau kau mengambil tempat aku dan bertakaful malam ini?" Seterusnya, bagi segi bahasa Jepun merupakan bahasa rasmi bagi negara Jepun. Bahasa Jepun juga digunakan oleh sebilangan rakyat dari negara yang pernah ditaklukki oleh Jepun seperti Korea dan Taiwan. Bahasa Jepun terbahagi kepada dua bentuk, iaitu Hojungo, pertuturan baku, dan Kyosutgo, pertuturan secara umum. Hojungo ialah bentuk yang diajar di sekolah dan digunakan di televisyen dan segala perhubungan rasmi. Dalam teater pengantin Zen, pada asalnya pengantin Zen merupakan sebuah naskah sandiwara Kyogen yang telah diadaptasi ke genre kabuki yang berjudul Migawari Zen oleh Okamura Shiko pada tahun 1910. Kemudian dia telah diterjemahkan kepada bahasa Melayu oleh Rosalina Kir Johari dan mengekalkan konsep Kyogen sebagai pendekatan persembahan. Drama tarian Migawari Zen atau The Zen Substitute diadaptasi daripada sandiwara Kyogen atau Hanago dan pertama kali dipersembahkan pada tahun 1910. Set ringkas, pen besar bergaya yang dilukis pada panel belakang telah meniru teater neokrasi dan banyak penggayaan ucapan dan pergerakan dipinjam daripada Kyogen. Tema komik universal Migawari Zen yang mudah difahami, suami yang lemah dan isteri yang kuat telah menjadikannya popular di Jepun dan di luar negara. Skim seorang suami untuk pertemuan terlarang ditemui oleh isterinya yang cemburu dalam sebuah komedi popular. Kecurangan suami dan isterinya yang sangat cemburu. Persediaan komik yang telah membuktikan kejayaan yang pasti sepanjang tahun. Persembahan itu berjaya serta-merta dan telah membuatkan penonton terhibur dengan persembahan yang kerap di dalam dan di luar negara. Oleh itu, sifat cemburu seseorang sememangnya tidak dapat dihindari dan sebenarnya penting dalam sesebuah hubungan kerana ia juga dapat menunjukkan bahawa betapa sayang dan cintanya terhadap individu tersebut. Malah sekiranya berlebihan, ia mungkin akan membawa ke arah yang negatif. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.